Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi pada petang ini, Selasa 7 Julai 2020. Siri pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, yang mana kita masih lagi membincangkan pada muka surat 17. Dan terima kasih kepada mereka yang masih lagi setia mengikuti siri pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Terima kasih kepada Mahidi, masih lagi setia mengikuti pengajian pada petang ini. Dan minta kerjasama kepada mereka yang melihat live pada petang ini. Sila share sebanyak mungkin. Sila share sebanyak mungkin live kita pada petang ini. Kita nak biar ramai lagi yang ikut. Biar ramai lagi yang suka belajar ilmu tauhid. Jadi seperti biasa, saya menggunakan kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Saya harap anda dapatkan kitab ini di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda. Amat rugi kalau anda tidak dapatkan kitab ini. Amat rugi bagi mereka yang tak ada kitab ini. Kitab ni kitab yang terbaik setakat ini untuk mereka yang baru nak belajar ilmu tauhid. Baik, terima kasih kepada Intan Sumayyah. Terima kasih nak tanya kepada Intan Sumayyah, adakah anda pertama kali ikuti live pengajian bersama dengan saya? Minta kepada Intan Sumayyah komen. Minta kepada Intan Sumayyah komen. Dan terima kasih kepada Wan Rafidah, dan begitu juga Nur Sahaliza, Kamariah Mamat, Ainul Mursyidah, Zamani Ibrahim. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan saya UAF dalam siri pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Terima kasih kepada Arif Irhan. Terima kasih Arif. Terima kasih. Daripada Semenyih. Oh, jauh tu. Terima kasih. Baik, kita sambung pengajian kita pada muka surat 17. Seperti biasa, mereka yang ikut live bersama dengan saya, anda ditugaskan untuk tulis kembali pada ruangan komen sebagai anda belajar bersama dengan saya. Ambil peluang ini untuk belajar ilmu tauhid. Selamat datang kepada Rohani Sama. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan UAF.
Kepada Arif Irhan, kalau boleh dapatkan kitab ini Kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas. Sangat-sangat murah, RM30. RM30 dapatkan di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda. Kepada Zalmi Othman Abami kita, terima kasih masih lagi setia berteman dengan saya UAF pada petang ini. Terima kasih. Baik. Baik. Abami kita tu masih lagi bekerja tu. Dalam bekerja tapi hati kasih kepada ilmu, syabah kepada abami kita. Baik. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan apa yang perlu kita lakukan setelah mengetahui 50 sifat. Kita masih lagi membincangkan berkenaan apa lagi yang perlu kita kena lakukan. Setelah kita mengetahui 50 sifat. Baik, sila tulis tajuk. Muslimin muslimat yang belajar dengan saya, sila tulis tajuk pada petang ini. Apa lagi yang perlu kita lakukan setelah mengetahui 50 sifat? Sila tulis. Kerja anda bermula daripada sekarang. Ingat kata-kata saya. Biarlah penat kerana menuntut ilmu, asalkan tidak penat mengira kejahatan di akhirat. Biarlah lelah, biarlah penat, biarlah berpeluh kerana menuntut ilmu, asalkan tidak berpeluh mengira kejahatan di akhirat. Ingat kata-kata saya. Baik, apa lagi yang perlu kita lakukan setelah mengetahui 50 sifat? Baik, saya baca dulu dalam kitab, kemudian baru saya bagi nota. Baik. Di sinilah peranan akal untuk menghukumkan sifat-sifat tersebut. Sama ada yang pertama wujub, yang kedua istihalah, yang ketiga jawaz. Baik. Sila tulis soalan. Bilakah kita nak guna hukum sifat atau hukum akal? Tulis soalan ada. Bilakah kita nak guna hukum sifat atau hukum akal? Tulis soalan tu. Di sini ada nota. Bilakah kita ni nak guna hukum sifat atau hukum akal? Bila? Tulis soalan molek. Ada nota yang penting untuk saya beri kepada anda. Selamat datang kepada Ghazali Arsyad. Terima kasih kerana sudi berteman dengan saya UAF pada petang ini. Bilakah kita hendak guna hukum sifat atau hukum akal? Baik. Sila kasih like pada Zalmi Othman. 5 like saya minta kepada Zalmi Othman. Kita beri 5 like kepada abami kita kerana cepat tulis soalan. 5 like pada Zalmi Othman. 5 like. Minta kerjasama anda support abami kita 5 like. Lagi 4 like. Lagi 4 like kita minta beri kepada abami kita. Lagi 4 cepat kita support kepada mereka yang cepat buat kerja, cepat tulis. Abami kita lagi 4 kita minta. Lagi 4 kita minta 4 lagi. Lagi 4 lagi kepada abami kita. Lagi 3.
Lagi 3 kita minta like kepada abang mi kita. Lagi 3. Lagi 2. Lagi 2. Lagi 2. Lagi 2. Cepat. Lagi 2. Lagi 2. Lagi 2. Lagi 2. Lagi 2. Lagi 2. InsyaAllah. Lagi 1. Lagi 1. Baik. Terima kasih. Terbaik. Baik. Bilakah kita nak guna hukum sifat atau hukum akal? Dengar molek-molek. Saya ulang hanya 2 kali sahaja. Bilakah nak guna hukum sifat atau hukum akal? Bila kita pandang dari sudut akal. Bilakah nak guna hukum sifat atau hukum akal? Bila kita pandang dari sudut akal. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Bila kita pandang dari sudut akal. Sila tulis jawapan dengan baik. Nota yang baik. Agar anda tidak silap faham. Nanti kita ada soalan yang anda perlu jawab. Bila kita pandang dari sudut akal. Ketika tu kita kena guna hukum sifat atau hukum akal. Ya. Bila kita pandang dari sudut akal, ya. Bila kita pandang, Arif, bila kita pandang, bukan pandai. Mungkin silap taik tu. Bila kita pandang dari sudut akal. Boleh? Boleh tak faham ataupun tidak? Minta komen. Kalau anda faham, taik faham. Kalau anda kurang faham, taik kurang faham. Bila kita pandang dari sudut akal, ya. Ketika itulah kita guna hukum sifat atau hukum akal. Ketika tu. Nanti kita ada soalan yang anda kena jawab. Setiap nota yang saya bagi, ini ada soalannya. Ingat balik apa yang kita belajar. Hukum sifat ada berapa dan apakah dia. Anda kena ingat balik. Jangan lupa. Yang kedua. Nota yang kedua. Hukum sifat atau hukum akal tidak berkait dengan benda atau perkara. Nota yang kedua tulis. Nota yang kedua tulis hukum sifat atau hukum akal tidak berkait dengan benda atau perkara. Dua nota penting untuk kita faham tentang hukum sifat dan hukum akal. Kita nak petang-petang ni kita nak happy. Belajar dalam keadaan gembira, belajar dalam keadaan tidak stres. Yang penting kita seronok. Kalau kita belajar dalam keadaan stres, kita tak seronok, kita akan rasa boring, akan rasa mengantuk, bahkan kita langsung tak berminat untuk belajar. Ya, hukum sifat atau hukum akal tidak berkait dengan benda atau perkara. Baik, comel dah tu. Dua nota. Hukum sifat atau hukum akal tidak berkait dengan benda atau perkara. Baik, dengan sepakat sekilat, sila senaraikan hukum sifat satu persatu. Siapa yang cepat, kita akan minta kepada yang melihat, kita bagi like kepada mereka. Saya rasa saya sebut jelas dah berasa. Selamat datang kepada Hafsah Muhammadin. Baik. Sila senaraikan hukum sifat satu persatu.
Dengan sepatah kilat sila senaraikan hukum sifat satu persatu. Selamat datang kepada Hafsah Muhammadin. Terima kasih kerana sokong pengajian saya. Senaraikan hukum sifat satu persatu dengan sepantas kilat. Dengan sepantas kilat senaraikan hukum sifat satu persatu. Hukum sifat yang wajib. Hukum sifat yang wajib, hukum sifat yang mustahil. Warafidah, bukan jawapan itu yang saya inginkan. Salah. Bukan itu yang saya inginkan. Jawapan anda tidak tepat seperti apa yang saya inginkan. Sila senaraikan hukum sifat ada berapa. Sebut secara satu persatu. Sila sebutkan satu persatu hukum sifat. Kita minta kepada yang belajar dah, sila senarai balik hukum sifat secara satu persatu. Telah belajar dah semalam. Ingat balik. Okey, terima kasih kepada Arif Irhan. Semoga dipermudahkan urusan anda. Terima kasih. Sila senaraikan hukum sifat satu persatu. Sila senaraikan hukum sifat satu persatu. Kita minta kepada sahabat-sahabat kita senaraikan. Ya, betul Wan Rafidah. Patut. Betul. Bagus. Kita minta sikit kepada yang melihat, tekan like pada jawapan Wan Rafidah. Tepat seperti apa yang saya inginkan. Betul. Wujub, istihalah, jawaz. Bagus. Betul. Itu hukum sifat. Atau kita panggil hukum akal. Ya, bagus. Nur Sahariza, bagus. Kita bagi like sikit pada Wan Rafidah dengan Nur Sahariza. Kita bagi like sikit pada Wan Rafidah dengan Nur Sahariza. Ni notanya betul. Jawapannya betul. Bagi sikit like pada Wan Rafidah dengan Nur Sahariza. Kepada Hafsah Muhammadin, saya nasihat, kalau anda kali pertama ikuti live pada bersama dengan saya UAF, saya nasihat anda tulis, anda hafal dan tulis kembali di dalam ruangan komen. Biasa memang permulaan kita belajar, memang kita tak akan faham. Tapi setara pertama kita belajar, tulis nota, kita hafal, kemudian tulis balik pada ruangan komen. InsyaAllah istiqamah, Tuhan kurniakan kefahaman. Tak apa, jangan putus asa Hafsah Muhammadin. Kali pertama memang kita belajar tak faham. Tetapi kutip sebanyak mungkin nota dan catatan. Kemudian kita hafal nota tersebut. Kemudian tulis balik di dalam ruangan komen. Tanda anda belajar bersama dengan saya UAF. Itu sahaja yang saya minta kepada yang melihat live, yang belajar bersama dengan saya. Saya tambah yang belajar bersama dengan saya, mereka tak buat nota, mereka tak buat catatan. Sebab kalau anda tak buat nota, tak buat catatan, anda tak akan berjaya kuasai ilmu tauhid. Baik. Alhamdulillah, comel dah. Baik, comel dah. Okey, soalan kedua. Bilakah kita hendak guna akal hukum? Itu soalannya. Bilakah kita hendak guna akal hukum?
tulis soalan tu dulu. Bilakah kita hendak guna akal hukum? Itu soalannya. Kemudian baru anda faham apa yang saya jelaskan kepada anda. Yang penting tulis nota, hafal. InsyaAllah anda akan faham. Bilakah kita hendak guna akal hukum? Bilakah kita hendak guna akal hukum? Kepada Ainul Musyidah tidak mengapa. Ini peranan anda pula. Kongsikan nota anda kepada sahabat-sahabat yang lain yang baru belajar. Kongsikan nota anda. Bilakah kita nak guna akal hukum? Baik, dengar molek jawapan daripada saya. Bila kita pandang dari sudut perkara atau benda. Saya ulang balik. Bila kita pandang dari sudut benda atau perkara, ketika tu kita gunakan akal hukum. Bila kita pandang dari sudut perkara atau benda. Itu jawapan yang anda kena tulis. Itu jawapan yang anda kena tulis, kerana sebentar lagi ada soalan yang anda perlu jawab. Ada soalan yang anda perlu jawab. Bila kita pandang dari sudut benda atau perkara. Ya, abami kita. Bila kita pandang dari sudut perkara atau benda, ketika itu kita guna akal hukum. Ya, kasih like pada No Hikmah Abu Bakar. Kasih like jawapannya, notanya memang terbaik. Kita minta kepada yang melihat kasih like pada No Hikmah Abu Bakar. Kasih like sebagai nota yang terbaik setakat ni. Sila kasih like pada No Hikmah. Terima kasih. Bila kita pandang dari sudut perkara atau benda. Baik. Sepatas kilat senaraikan akal hukum satu persatu. Sila senaraikan akal hukum satu persatu. Sepatas kilat. Ingat, biarlah letih kerana menuntut ilmu, asalkan tidak letih mengira kejahatan di akhirat. Jangan jadikan letih sebagai tidak belajar ilmu. Kerana letih dalam menuntut ilmu, setitik peluh yang jatuh kerana belajar tidak sama dengan pahala yang anda dapat. Kalulah Allah Ta'ala perzahirkan pahala, nescaya ramai yang akan belajar. Tetapi Allah Ta'ala tidak menzahirkan pahala, tetapi Allah Ta'ala janji bagi pahala bagi mereka yang melakukan kebajikan. Ayo sepatas kilat senaraikan akal hukum satu persatu. Akal hukum ada 3. Wajib, mustahil, harus. Ya betul. Wan Rafidah. Bagus. Nota anda ringkas tapi betul jawapan anda. Baik, bagus. Tunggu. Selepas ini ada soalan yang anda kena jawab. Apa soalannya? Kita tunggu sebentar lagi. Sebelum tu anda ingat balik. Apa yang anda belajar berkenaan dengan hukum sifat
dan juga akal hukum. Akal hukum kepada Nurhaliza bukan sifat wajib. Betul nota anda. Betulkan nota anda. Akal hukum bukan sifat wajib. Akal hukum ialah wajib, mustahil dan harus. Betul balik Nurhaliza. Terima kasih Absah Muhammad Din daripada Puchong katanya jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wajib, mustahil dan harus. Nurhaliza, sila perbetulkan nota anda. Akal hukum ialah wajib, mustahil dan harus. Bukan sifat wajib, bukan sifat mustahil, bukan sifat harus. Sila perbetulkan sikit nota anda Nurhaliza agar nota anda betul. Abami kita akal hukum wajib, mustahil dan harus. Ya. Betul? Betul. Siap sedia dengan soalan. Soalan ni anda kena tulis dan jawab dengan segera. Sanakah akal hukum? Akal ada wajib, mustahil dan harus. Baik. Soalan yang anda kena tulis. Apakah kamu hendak hukum? Apakah kamu hendak hukum tentang sifat kidam Allah? Itu soalan yang anda kena tulis dan terus jawab. Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat kidam Allah? Saling soalan dan terus jawab. Nak tengok adakah betul jawapan anda. Baik, terima kasih Nurhaliza kerana memperbetulkan nota anda. Saya bagi like kerana anda bersungguh belajar. Kerana anda bersungguh belajar jadi penyebab saya semakin semangat untuk mengajar. Kenapa? Semangat anda luar biasa. Sanggup betulkan balik nota. Kenapa? Kerana kita nak dapat ilmu. Bagus. Bagus. Itu yang saya nak. Kena sungguh belajar. Biarlah kita ni dah letih saya mana pun, kalau boleh kita usahakan juga belajar. Dan insya-Allah dengan kesungguhan kita, Allah Ta'ala balas dengan ilmu yang bermanfaat dan Allah Ta'ala balas dengan kefahaman. Baik, kita tunggu jawapan daripada sahabat kita tentang soalan. Apakah hukum? Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat kidam Allah? Itu soalan dan anda kena jawab dengan segera. Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat kidam Allah? Itu soalannya dan anda kena jawab dengan segera. Nak tengok siapakah yang betul jawapannya. Apakah kamu hendak hukum tentang sifat kidam? Nanti saya pilih jawapan yang betul. Nanti saya pilih jawapan yang betul. Kata Muhammad Zamani, dia kata wajib. Adakah betul jawapannya? Nanti saya bagi tahu. Nanti saya bagi tahu. Sila tengok kembali nota yang saya bagi sebentar tadi. Faham soalan molek sebelum jawab. Jangan gaduh. Jawab, jangan gaduh. Faham soalan betul-betul sebelum jawab. Nak uji kefahaman kita tentang bila nak guna akal hukum, bila nak guna hukum sifat. Telah saya beritahu sebentar tadi. Soalan mengatakan apa? Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat kidam Allah? Hukumnya wajib bersifat kidam. Baik, jawapan yang betul saya tidak bagi tahu lagi.
Katanya Kamariah, apakah kamu hendak hukum tentang sifat kidang Allah? Kata Kamariah, wujub, tentu, sungguh. Kita tunggu jawapan daripada Wan Rafidah. Tunggu jawapan daripada Nusa Haliza sebelum saya umumkan jawapan yang betul. Katanya Abang Mi, apa kamu nak hukum tentang sifat kidam Allah? Jawapannya, wajib. Allah bersifat kidam kerana mustahil Allah bersifat baharu. Baik, jawapan saya tak ambil bagi lagi hak betul. Kita tunggu dua orang lagi. Ya, Nusa Haliza kata wujub. Katanya baik. Jawapan yang betul, jawapan yang betul, apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat kidang Allah? Jawapannya wujub, tentu, sungguh. Dua orang yang betul sahaja, Wan Rafidah dengan Nusa Haliza. Dua ini sahaja yang betul jawapan. Kasih 5 like kepada dua ini. Kasih like bagi dua ini. 5 like saya minta. Nusa Haliza dengan Wan Rafidah. Dua ini sahaja yang betul. Bagi 5 like kepada Wan Rafidah, 5 like kepada Nusa Haliza. Ayo kita sokong mereka supaya yang lain lebih semangat lagi untuk menjawab soalan, nak belajar sungguh agar kita dapat jawab dengan tepat, dengan betul. Baik, lepas ni ada soalan pula. Tapi banyak lagi. Kita minta bagi like kepada Nusa Haliza 5, Wan Rafidah 5 kita minta. Kita minta Wan Rafidah 5, Nusa Haliza 5. Tanda sokongan anda kepada mereka. Dan saya cabar kepada yang lain, sila tunjukkan kesungguhan anda untuk memahamkan ilmu ini dengan cara anda tulis nota dan anda cuba hafal yang saya bagi. InsyaAllah anda dapat jawab dengan baik. Sebagai contoh, Wan Rafidah telah ikuti beberapa siri sebelum ni. Nusa Haliza pun telah ikuti beberapa siri sebelum ni. Mereka yang ikut pengajian daripada awal bersama dengan saya, insya-Allah mereka akan faham. Ada yang WhatsApp personal dengan saya, nama dirahsiakan, ingin suruh periksa jawapan yang dia buat adakah betul. Ini menunjukkan semangat mereka untuk belajar. Ada. Dan ada mereka yang tunjuk nota yang dia buat kepada saya. Ini satu sikap yang baik kerana mereka bersungguh dalam belajar. Ini yang kita nak. Tu kata, ingat, kalau kita tidak faham, jangan putus asa. Tidak faham, jangan putus asa. Kita belajar sungguh, tulis nota kita hafal, tulis nota kita hafal, insya-Allah lama kelamaan Allah Ta'ala akan kurniakan kita kefahaman. Kepada Ainul Mursyidah, tepat jawapan anda. Bagus. Baik. Tengoklah kitab balik. Oleh itu, jika akal menghukumkan sifat itu sebagai wujub, maka sifat itu akan disebut wajib. Baik. Di sini saya kena terang molek-molek. Dipayah sikit sini. Jika akal menghukumkan sifat itu sebagai wujub, maka sifat itu akan disebut wajib. Baik. Sila tulis contoh. Contohnya seperti sifat baqa Allah. Tulis contoh di ruangan komen.
Contohnya seperti sifat baqa Allah. Tulis seperti sifat baqa Allah. Tulis contoh, ada sedikit nota yang saya nak bagi. Ada sedikit nota yang saya nak bagi. Contoh seperti sifat baqa Allah. Kita tunggu, kalau boleh biar cepat sikit, kerana banyak lagi yang kita nak bincangkan. InsyaAllah kepada mereka yang belajar dengan saya UEF, InsyaAllah kepuasan anda dalam mengaji keutamaan saya. Kalau anda tidak faham, saya akan huraikan, saya akan perjelaskan kepada anda sehingga anda faham. Tulis contohnya seperti sifat baqa Allah. Tulis. Tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita. Tunggu nota daripada sahabat-sahabat kita sebelum saya huraikan lebih lanjut. Baik. Contohnya seperti sifat baqa Allah. Jika akal menghukumkan sifat itu sebagai wujub, maka sifat itu akan disebut wajib. Contohnya seperti sifat baqa Allah. Sebab tu saya kata, kepada mereka yang ada kitab, mereka akan faham, mereka akan seronok sebab mereka ada kitab. Kepada mereka yang belum lagi ada kitab, boleh dapatkan kitab ini di kedai buku yang berhampiran dengan anda. Masih lagi sempat untuk anda membeli, kerana kita masih lagi di awal perbicaraan. Sempat lagi kalau sekiranya anda nak beli kitab ini dalam harga RM30, dapatkan di kedai buku yang berhampiran dengan anda. Baik, contohnya seperti sifat baqa Allah. Baik, tulis sikit. Jika kita pandang dari sudut akal, maka dikatakan wujud. Sifat baqa tu, kalau kita pandang dari sudut akal, maka dikatakan wujud. Tulis molek. Jika sifat baqa itu dipandang dari sudut akal, maka dikatakan wujud. Tulis molek. Tulis molek. Tulis molek. Tulis molek. Jika sifat baqa itu dipandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub. Dalam kurungan tentu sungguh. Jika kita pandang dari sudut akal, tinggal jika sifat baqa kita pandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub. Bami kita sila tu sikit, ejah sikit. Sifat baqa jika kita pandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub. No hikmah, tepat jawapan, tepat nota anda, comel nota anda. Baik. Jika sifat baqa itu kita pandang dari sudut akal, maka dikatakan wujud. Jika sifat baqa dipandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub tentu sungguh. Ya, jika sifat baqa itu dipandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub. Ya. Sambung lagi. Adapun jika kita pandang pada sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Jika kita pandang
pada sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib akal. Jika kita pandang pada sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Nanti ada soalan yang anda kena buat. Faham apa yang saya bagi kepada anda, nota ini. Jika kita pandang sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Ya, Ainul Mursyidah, jika sifat baqa itu dipandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub. Ya. Jika kita pandang sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Tulis nota ini. Jika kita pandang pada sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Hafsah Muhammad Din, nota anda terbaik. Tepat nota anda. Saya bagi like pada Hafsah Muhammad Din, terbaik. Jika kita pandang pada sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Baik. Betul. Adapun jika kita pandang pada sifat baqa itu sendiri, maka dikatakan wajib. Baik. Saya bagi soalan dan anda kena jawab. Bilakah kita nak jawab dengan wujub? Bilakah nak jawab dengan wajib? Baik. Soalannya, apakah kamu hendak kata berkenaan dengan sifat wahdaniyah? Saya nak dua jawapan. Wujub bila, wajib bila. Soalannya, apakah kamu hendak kata berkenaan dengan sifat wahdaniyah? Saya nak ada dua jawapan, wujub dengan wajib. Kena terangkan wujub bila, wajib bila. Apa kamu hendak kata berkenaan dengan sifat wahdaniyah? Apa kamu hendak kata berkenaan dengan sifat wahdaniyah? Ada dua jawapan, wujub dengan wajib. Saya nak anda huraikan sedikit seperti apa yang telah saya perjelaskan sebentar tadi. Baik. Apa kamu hendak kata berkenaan dengan sifat wahdaniyah? Baik. Dua jawapan, wujub dengan wajib. Saya nak anda urai sikit. Bilakah dikatakan wujub? Bilakah dikatakan wajib? Kalau anda boleh jawab dengan baik, jawapan yang betul menandakan anda faham bila nak guna wujub, bila nak guna wajib. Baik. Sila rujuk kembali nota yang telah saya bagi sebentar tadi. Dia menantikan jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Apakah kamu hendak kata berkenaan dengan sifat wahdaniyah? Itu soalannya. Dan anda kena jawab. Anda kena jawab soalan ni. Jawapannya mesti ada wujub dengan wajib. Saya minta anda kena huraikan sedikit. Baik. Saya minta kepada yang lain cuba jawab soalan ini, insya-Allah. Jangan takut salah. Tengok jawapan daripada Wan Rafidah kita. Dia kata sifat wahdaniyah dikatakan wajib bila kita pandang pada sifat wahdaniyah itu sendiri, manakala hukum sifat wahdaniyah itu ialah wujub tentu sungguh. Baik, saya nak ucapkan tahniah kepada Wan Rafidah dengan jawapan anda yang betul. Saya minta kepada
kepada yang melihat live ini, sila bagi 10 like kepada orang Rafidah dengan jawapan yang diberi dalam masa yang sekat dia belajar, dapat jawab dengan betul. Sila bagi 10 like kepada orang Rafidah. 10 like. Kita tengok jawapan daripada Nur Sahariza. Jika kita pandang dari sudut akal, maka dikatakan wujub. Adapun jika dipandang pada sifat wahdaniyah itu sendiri, dikatakan wajib. Baik. Jawapannya betul, tetapi lebih kemah lagi jawapannya dengan disusunkan dengan buat nombor. Saya minta kepada Nur Sahariza bagi 20 like. Saya minta. Sebab nota yang kemah secara teratur. Saya minta Nur Sahariza bagi 20 like. 20 like. Ini nak bakar semangat kita. Jawapan betul tapi kemah. Dia buat nombor 1 gini, 2 gini, comel. Bila orang tengok, orang boleh faham selalu dah. Minta 20 like kepada Nur Sahariza kita. Tahniah. Jika kita pandang dari sifat wahdaniyah itu sendiri, maka dikatakan wajib. Nur Hikmah, betul. Betul. Anda dapat jawab dengan baik. Kita minta Wan Rafidah bagi 10 like, Nur Sahariza 20 like kita minta. Boleh ke tak tengok? Kepada Ari Irhan, kalau boleh anda cuba jawab sekali Ari Irhan. Mana tahu anda dapat jawab dengan betul. Baru 6 like bagi Wan Rafidah. Lagi 4 like. Nur Sahariza baru 5. Lagi 15 like untuk Nur Sahariza. Sudah 6. Kita penuhkan like. Wan Rafidah 10, Nur Sahariza 20. Di atas jawapan yang betul, yang bezanya ialah kekemasan nota. Kamariah Mamat. Wujub jika pandang dari sudut akal, wajib jika kita pandang dari sifat wahdaniyah. Kamariah pun nota anda terbaik. Betul, kita kasih 20 like juga kepada Kamariah Mamat. Kita kasih 20 like untuk Kamariah Mamat juga. Tak apa Arif Irhan, kalau anda tidak sempat, anda boleh lihat di dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Di sana saya upload kembali live pengajian ini. Minta Kamariah bagi 20 like, Nur Sahariza 20 like, Wan Rafidah 10 like. Kita minta biar penuhkan sebagai sokongan anda kepada mereka. Penuhkan. Nur Sahariza baru 9. 20 like kita minta untuk Nur Sahariza. Kamariah Mamat kita minta 20 like. Kita minta 20 like untuk Nur Sahariza. Kita minta 20 like untuk Kamariah. 10 like untuk Wan Rafidah. Kita support mereka. Ayo penuhkan like sebagai tanda sokongan anda. Penuhkan like sebagai tanda sokongan anda. Sudah 8 untuk Kamariah. Sudah 10 like untuk Nur Sahariza. Wan Rafidah sudah 8. Penuhkan like sebagai tanda sokongan anda. Tanpa anda live pada petang ini tidak akan semenarik ini. Tidak akan semenarik ini. Dengan anda komen, dengan anda like, ini sebagai sokongan anda kepada pengajian saya yang saya jalankan. Saya membuatkan saya rasa terharu di atas sokongan anda yang tidak henti-henti, masih lagi istiqamah nak mengikuti live bersama dengan saya
UAF. Tengok kepada Nur Sahaliza sudah 10 like. Wan Rafidah baru 8. Kita minta penuhkan like untuk Wan Rafidah lagi 2. Kita minta penuhkan like untuk Wan Rafidah lagi 2. Ayo, sokongan anda amat saya hargai. Moga-moga dengan baik, kita minta penuhkan like untuk Wan Rafidah sebelum kita sambung pengajian kita, insya-Allah. Selamat datang kepada Muhammad Baihaqi kita. Tak apa, walaupun lewat, ini antara saingan sengit Muhammad Baihaqi, antara saingan sengit kepada Nur Sahaliza dan Wan Rafidah. Nah, dia terlewat hari ini. Tidak mengapa, masih lagi sempat mengikutinya, insya-Allah. Baik, istihalah. Jika akal menghukumkan sifat itu sebagai istihalah, maka sifat itu akan disebut mustahil. Jika akal menghukumkan sifat itu sebagai jawaz, maka sifat itu akan disebut jaiz. Baik. Saling soalan. Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat fana bagi Allah? Saling soalan. Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat fana bagi Allah? Saling soalan dan terus jawab. Kita minta saling soalan dan terus jawab. Ini sebagai orang panggil latihan untuk anda. Ini sebagai latihan untuk anda fikir untuk jawab soalan tersebut berdasarkan nota yang telah saya berikan kepada anda. Baik. Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat fana bagi Allah? Saling soalan dan jawapan. Kita akan berhenti pada pukul 4.25 petang. Lagi ada 10 minit lagi. Ayo, kita minta cepat sikit untuk tulis soalan dan jawapan. Apakah kamu hendak hukum berkenaan dengan sifat fana bagi Allah? Ayo, kita tunggu jawapan daripada sahabat kita. Apakah kamu hendak hukum dengan sifat fana bagi Allah? Terima kasih kepada Arif Irhang kerana anda tolong tulis soalan yang saya bacakan. Terima kasih. Saya bagi like untuk Arif Irhang. Ni pun antara semangat ni. Dah habis kerja, tengok lalulah. Oh, ni hebat orang ni. Memang hebat orang ni. Jarang temu orang macam Arif Irhang. Ada kerja, habis kerja, tengok lalulah pengajian. Payah. Amat payah nak temu orang macam Arif Irhang. Cabas. Kerana semangat dia nak belajar tu. Bagus. Nah, insya-Allah ada masa kita nak bertemu sekali dengan follower yang ikut live bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan buat satu program orang panggil minum air santai bersama dengan follower UAF yang mengikuti live kita sifat 20 suatu pengenalan asas. InsyaAllah saya akan buat program itu untuk didengar, insyaAllah. Apakah kamu hendak hukum berkenaan sifat fana bagi Allah? Sifat fana bagi Allah ialah mustahil bila dipandang dari sifat itu sendiri. Hukum sifat fana ialah istihalah, tentu tidak. Wan Rafidah,
Sila faham soalan yang saya bagi. Soalan bertanya tentang hukum. Apakah kamu hendak hukum berkenaan sifat fana bagi Allah? Jawapannya istihalah zamani. Tepat jawapan anda. Kita bagi like untuk zamani. Sila penuhkan like 5 kepada zamani. 5 zamani. 5 like. 5 like untuk zamani. 5 like untuk zamani. Baik, insya-Allah saya akan buat program santai petang bersama dengan follower UAF yang mengikuti live kita sifat 20 suatu pengenalan asas. Kepada mereka yang berminat untuk sertai program santai petang, boleh WhatsApp nama kepada saya sendiri pada nombor 017 916 0320. Kepada follower yang menetap di Dungung yang ikut live kita sifat 20 suatu pengenalan asas, saya akan buat program santai petang bersama dengan saya UAF untuk mengeratkan lagi silaturahim. Boleh berkenalan dengan anda sebagai follower yang mengikuti live pengajian saya, sebagai tanda penghargaan saya kepada anda. InsyaAllah siapa nak mengikuti boleh WhatsApp nama anda kepada nombor 017 916 0320. Baik. Nur Sahariza kata ada rombongan di Terengganu. Allah, insya-Allah ada masa boleh kita bertemu sekali. InsyaAllah. Baik, tengok jawapan daripada Nur Sahariza kita. Mana jawapan dia? Jika dipandang dari sudut akal dikatakan istihalah. Jika dipandang dari sifat fana itu sendiri disebut mustahil. Ya, Nur Sahariza, tepat jawapan anda. Program santai bersama follower UF di Dungun, insya-Allah. Siapa nak sertai santai petang, kita insya-Allah boleh bagi nama kepada saya sendiri pada nombor 017 916 0320. insya-Allah sesi bertemu dengan follower sebagai tanda penghargaan saya kepada anda. InsyaAllah boleh berkenalan, boleh kenal siapa saya. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan jadi satu keluarga besar. InsyaAllah kita nak kita semua ni jadi satu keluarga besar yang kita boleh kumpul semua follower di seluruh Malaysia. Kita buat satu program kumpul setempat. Saya memang berhasrat untuk bertemu dengan follower yang mengikuti saya. Kita buat satu program khususiah, kita kumpul di satu tempat bertemu dengan follower UAF yang ikuti live kita sifat 20 suatu pengenalan asas. Kepada mereka yang ingin khidmatkan ataupun nak bagi cadangan, boleh WhatsApp di nombor saya ataupun secara sukarela untuk menguruskan program ini amat dialu-alukan. Baik, boleh kita usahakan siapa yang nak secara sukarela nak handle program ini, kita satu tarikh kita buat molek, kita buat di satu tempat yang elok, bertemu dengan follower UAF, insya-Allah sebagai tanda mengeratkan silaturahim. insya-Allah nanti kita rancangkan. Siapa yang nak sila WhatsApp di nombor 017 916 0320.
Encik Muhammad Cikri, insya-Allah kita akan buat di Drawbridge, insya-Allah satu program. Yang terdekat kita akan buat program santai petang bersama dengan follower UAF di Dungun. InsyaAllah sila bagi nama pada nombor 017-916-0320, insyaAllah. Apa yang penting, istiqamah belajar kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Dan jangan lupa follow channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Tekan subscribe, tanda sokongan anda kepada saya. InsyaAllah, insyaAllah diizinkan Allah kita bertemu, insyaAllah. Ainul Mursyidah kata, apakah kamu hendak hukum dengan sifat fana bagi Allah? Jawapannya istihalah. Tepat, memang terbaik. Ini yang saya rasa suka sangat. Rasa nak menangis pun ada, tanda terharu. Di atas sokongan anda. Tapa anda live petang ini tidak semenarik ini. Abami kita, insya-Allah kita boleh racang sekali abami kita. Ni antara abami ni antara orang yang ikut pengajian saya. Abami kita racang sekali program santai petang bersama UAF. Kita buat yang ikut live petang kitab Sifat 20. Kita kumpul setempat, kita bertemu, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, jawapan yang anda beri itu betul, tepat sekali. Jadi walaupun kita mengaji sikit, tetapi yang kita nak ialah faham. Yang kita nak setiap pengajian kita ada nota dan ada catatan. Baik, insya-Allah jika diberi rezeki lagi, kita bertemu lagi esok hari. Baik, saya minta kepada Arif Irhan, sila create satu grup telegram, create. Dan siapa yang nak sila beri nama dan nombor telefon WhatsApp kepada nombor saya 017-916-0320. InsyaAllah kita akan buat grup telegram dan kita akan boleh bincang program-program yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah jika anda sokong saya, insya-Allah kita akan boleh buat program. Kita akan boleh buat pelbagai aktiviti untuk mengeratkan hubungan silaturahim bersama dengan saya sendiri dan juga bersama dengan anda sebagai follower yang ikuti live pengajian saya. Saya ini hanya iseng biasa yang tidak ada apa-apa. Cuma impian saya untuk melihat agar masyarakat faham apakah itu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Itu impian saya. Walaupun saya ni iseng biasa. Tidak ada apa-apa keistimewaan bagi saya. Tetapi impian saya ingin melihat masyarakat faham apakah itu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Itu impian saya. Kalau anda tidak sokong channel YouTube saya, kalau anda tidak sokong live pengajian saya, cita-cita saya, harapan saya tidak dapat ditunaikan. Baik, kita akan usahakan benda ni. InsyaAllah kita sambung esok pada kata jawaz dan jaiz, insya-Allah. Sila WhatsApp kepada nombor saya sendiri 017-916-0320, insya-Allah. Nanti saya akan buat grup telegram sendiri, insya-Allah. Saya akan lantik setiap negeri ada admin, insya-Allah. InsyaAllah kita akan suai kenal dengan lebih rapat lagi.
insya-Allah direzekikan Allah kita akan dapat bertemu di lain hari dalam satu program insya-Allah. Kita nak grup Telegram ini, grup Telegram ini bagi mereka yang ikut pengajian kitab Sifat 20 suatu pengenalan asas. Harap itu yang menjadi keutamaan kepada mereka yang belum pernah ikuti tak siri pengajian bersama dengan saya, maka mereka tidak kenal siapa saya, maka susah untuk saya perjelaskan apa yang saya buat, apa pengajian yang saya buat. Dia mungkin mengambil masa sedikit untuk sesuaikan benda ni, insya-Allah. Baik, jangan lupa sokong channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Di sana saya uploadkan kembali live pada petang ini. Dan jika diizinkan Allah, kita bertemu di program Santai Petang bersama dengan follower UAF di Dungun, insya-Allah. Siapa berminat, sila WhatsAppkan nama anda pada nombor 0179160320, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada esok hari jika direzekikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.